Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni kita sama-sama dapat jumpa balik dalam siri-siri pengajian ilmu kuliah maghrib. Terima kasih pada semua yang sudi nak tunggu sekejap sampai waktu isyak dalam program yang mulia ni. Biasanya kuliah subuh, malam ni kuliah maghrib. Kalau saya tersasul sebut pagi, mohon maaf lah. Biasa saya kuliah subuh surau ni. Oleh kerana hari itu tak dapat, maka ganti pada waktu maghrib ni insya-Allah. Jadi malam ni bawa tajuk umur yang pendek ganjarannya banyak. Umurnya pendek, ganjarannya banyak. Apa artinya? Ibadat kita buat sedikit, Allah Ta'ala bagi ganjaran ataupun faedah begitu banyak. Allah Maha Penyayang. Allah tahu kita ni tak mampu ibadat macam orang zaman dulu, tak mampu. Kita punya iman turun naik. Zaman Imam Asy-Syafi'i, zaman Imam An-Nawawi, zaman-zaman Imam Al-Ghazali, imam-imam terdahulu zaman-zaman tu, masyarakat kalau buat ibadat memang hebat. Banyak pernah kita dengar satu malam boleh khatam satu juzuk. Pernah kita dengar dalam semayang pun boleh khatam satu Quran. Kita tak mampu. Maka pada malam ini saya ingin membincangkan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang dibuat sedikit tetapi ganjarannya begitu besar sekali. Di pasaran tuan-tuan sekalian ada kitab hadis mengenai amalan yang sedikit pahala banyak, ada sebenarnya. Tuan-tuan boleh cari di kedai-kedai buku Syabab pun ada rasanya. Ataupun tuan-tuan boleh buka Shopee. Siapa yang pandai Shopee? Saya tak pandai Shopee. Boleh order kat situ. Ada juga kat Shopee pun ada kitab tu. Orang letak kat Shopee 40 hadis, amalan yang sedikit, ganjarannya banyak. Baik. Jadi bila kita buat sedikit, berlipat kali ganda pahalanya. Baik. Jadi saya sebut sebahagian sahajalah. Okey, yang pertama tuan-tuan sekalian, satu amalan yang Allah tawarkan kat kita. Semua ni Allah tawar, Allah offer. Mana yang tak offer? Yang tak offer maghrib, itu kan offer. Maghrib, subuh, asar, isyak, zuhur tu, itu bukan tawaran, itu kewajipan, ketaatan. Allah nak tengok hamba aku ni, bila aku suruh taat tak, yang wajib-wajib ni, itu tak boleh cakap apa. Itu semua kena buat. Nak tak nak, sakit tak sakit, terlantar ke, mesti menyembah Allah. Sembahyang tu bukan bahasa kita, tu bahasa lain. Baik, yang pertama puan-puan sekalian yang Allah tawarkan, dalam satu tahun ada satu malam, sehari je. Tuan-tuan dapat tak dapat kita tak tahu. Harap-harap kita dapatlah satu malam tu yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita semua. Sekali kita beribadat pada malam tu, maka dapatlah ganjaran seperti orang yang beribadat selama 1000 bulan. 1000 bulan ni 84 tahun sekali ibadat saja. Bila tiba malam 20 sampai malam 30 Ramadan, hanya satu malam sahaja. Kita pun fikir dapat ke Ustaz? Kita pun tak tahu. Kita tak nak jadi manusia yang selalu nak tengok dia punya tanda-tanda. Susah nak dapat tanda tuan sekalian bila turun malam Al-Qadar ni. Macam saya kecil-kecil dulu, yang tak pandai sangat ni, bila malam tu keluar rumah tengok pokok sujud ke tidak. Kita takkan dapat tengok pokok sujud ke tidak. Siapalah kita?
pokok sujud itu adalah pengalaman ulama-ulama terdahulu. Dia cerita bila turun Al-Qadar, dia ternampak pokok sujud. Itu pengalaman dia. Tak semua dapat pokok sujud ni. Seorang lagi ulama, pengalaman dia bila turun malam Al-Qadar, malaikat bawa turun malam tu, maka air yang mengalir tu tuan sekalian menjadi beku. Air tu beku tuan sekalian. Kita dengar macam tu, kita nak cuba dapatkan juga, susah nak dapat. Apa tu malam Al-Qadar ini? Baik, kemudian sebut, dapat ke ustaz? Baik tuan-tuan, Al-Qadar ini kalau kita faham betul-betul, dia bermula selepas waktu maghrib dan tamat subuh. Al-Qadar ni, maknanya Al-Qadar ni yang dah lepas dah tahun depan. Baik tuan-tuan, kita nak rebut ketika malam 20 sampai malam 30. Maka Nabi tak tahu mana satu malam Al-Qadar tak turun bila. Satu malam saja. Maka kita rebut. Dan kita pun fikir malam 20 ada tak ada, kita buatlah ibadat. Kalau tuan-tuan ibadat maghrib kita buat, dia turun waktu maghrib, maka dapatlah ganjaran 1000 bulan itu. Kalau dia turun waktu kita sembahyang tarawih, kita tak tahu bila turun ni. Dia tak tentu turun 3 pagi ke 4 pagi ke 5 pagi. Kita tak tahu bila dia turun. Kalau tahu senang, tak tahu. Dan satu malam pula tu. Tapi Allah Ta'ala bagi ni, nak tengok siapa yang cari, siapa yang ambil tawaran aku ni. Aku tawarkan satu malam ni, siapa yang ambil? Kan, tiba-tiba kita tidur setiap malam tu, kita tertidur je. Kita kata kita tak dapat. Mana tahu kita tak dapat. Tuan-tuan tidur pukul 10 malam, tuan-tuan ambil wuduk, berniat kerana Allah Ta'ala, berniat nak tahajud 3 pagi, tapi tak terjaga kan. Itu niat tu Allah kira. Tidur dalam keadaan berwuduk, turun Al-Qadar malam tu, tuan-tuan tidur dalam keadaan berwuduk, namanya ibadat. Ibadat ni bukan kita zikir atas tika semayang yang pernah saya sebut yang dulu. Kita tidur-tidur dah pukul 5 pagi, alamak Al-Qadar terlepih. Mana kita tahu terlepih? Itu ibadat tu. Sebab kita tidur, ambil wuduk dan berniat nak bangun tahajud tapi tak bangun. Turun Al-Qadar malam tu 3 pagi, kita tidur dalam keadaan berwuduk. Maka ulama kata dapatlah ganjaran kerana kita tidur dalam keadaan berniat kerana Allah dan doa. Kan? Tuan-tuan, sepanjang kita hidup dah 45 tahun ni, tolak tak balik. Kita balik 15 tahun tuan-tuan sekalian, baru kira kita punya dosa pahala tu. Maknanya kiralah 45 tahun, maknanya dah 60 tahun hidup, takkan tak sangkut satu pun Al-Qadar tu. Kita harap sangkutlah satu. Kan tuan-tuan, 84 tahun tu jangka masa yang panjang. Umur kita 63 tahun saja, paling tinggi 101 tahun. Maka kita rebut tuan-tuan sekalian, ini tawaran Tuhan. Baik, tu nombor 1. Baik. Nombor 2 tuan sekalian, Allah tawar lagi kepada hamba dia. Sebab Allah tahu kita tak mampu nak buat. Tuan-tuan, bila kita tamat puasa Ramadan dengan berpenat lelah 30 hari puasa Ramadan, kan, perempuan dia takkan dapat penuh, tak apalah, tapi dikira juga. Kan Nabi kata barang siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian Allah tawar lagi bulan Syawal. Bulan Syawal tu ada satu hari tak boleh puasa. Kalau orang puasa haram. Ilmu kena ada sikit. Kita ibadat kena ada ilmu. Ada orang berpuasa pada hari haram. Bila hari haram? Iaitu hari Syak. Hari Syak ni di hujung-hujung Syakban, tak boleh puasa. 1 Syawal tak boleh puasa. 10 Zulhijjah tak boleh puasa. Ada manusia nak puasa sebab nak tambah amalan, tak boleh. Begitu juga dengan semayang waktu yang diharamkan semayang. Tuan-tuan tahu kan, waktu yang diharamkan semayang ialah selepas subuh dan selepas asar. Tiada solat lepas tu. Yang dibenarkan solat selepas subuh tu ada 3 saja.
Ada 3 saja solat yang dibenarkan selepas subuh, selepas asar. Yang pertama apa? Pertama, solat qada, ganti, boleh. Yang kedua, solat tahiyatul masjid. Kita pergi datang masjid lepas asar, boleh semayang menghormati masjid. Tuan-tuan masuk masjid, bila-bila masuk, kan Nabi suruh kita hormat masjid tu dengan 2 rakaat. Tetapi kalau tuan-tuan masuk ketika itu sedang azan Zuhur, tuan-tuan tak perlu buat semayang tahiyatul masjid, terus buat semayang qabliyatan Zuhur. Itu telah mengatakan kita telah menghormati masjid. Tengok keadaan tuan-tuan masuk waktu masjid bila? Masuk waktu duha. Kita masuk masjid waktu duha pukul 8. Nak solat tahiyatul masjid ke solat duha? Sudah tentulah sembahyang sunat duha. Sebab apa? Kita sembahyang duha dah. Maka itu termasuk juga menghormati masjid. Kecuali tuan-tuan masuk masjid bukan waktu-waktu tertentu. Masuk bila? Tuan-tuan masuk waktu pukul 3 petang. Waktu tu tuan-tuan masuk masjid 3 petang, waktu tu lah tahiyatul masjid. Tak ada sembahyang duha, tak ada ba'diyatan zuhur, tak ada. Waktu tu lah kita sembahyang tahiyatul masjid. Jangan tukar pula tahiyatul surau, tak ada. Tahiyatul masjid. Tuan-tuan sekalian, maknanya bondo ni kita semua ilmu tak banyak sangat, apa sikit-sikit pun jadi. Kita tahu lepas asar tak ada sembahyang. Yang boleh qada masjid. Ketiga, sembahyang jenazah boleh. Inilah 3 solat yang dibenarkan. Baik. Maka Allah Ta'ala tawarkan berpuasa ini. Allah tawar ni melalui Nabi tau. Nabi bagi tahu. Siapa tak nak ambil, tak nak ambil, sudah. Nak ambil, adalah ganjaran Allah bagi. Kau berpuasa hanya 6 hari saja. 6 hari ni pula bukan straight. Boleh berselang-selang, ataupun tak selang pun. Mungkin 1 minggu 2 kali kita ambil 2, 4 minggu, 3 minggu selesai 6 Syawal. Tuan-tuan, dia punya tawaran Allah Ta'ala tak tawar ni tuan-tuan sekalian, seperti seolah-olah kita dapat ganjaran orang yang berpuasa setahun. Setahun tu 365 hari. Kita macam saya, macam tuan-tuan saya tak pasti, kita tak mampu nak berpuasa setahun, tuan-tuan sekalian. Adakah rakyat Malaysia boleh buat 6 Syawal? Tak akan semua mampu. Sebab ini tawaran Tuhan, tawaran Allah pada kita semua. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan dah ambil 6 Syawal semenjak umur 20 tahun. Sekarang umur 65. Tuan-tuan dapat ganjaran setiap tahun setahun puasa. Itu sebab bila kita besok berada di padang mahsyar, tiba di stesen mizan. Mizan ni alam timbang, alam tengok kita punya amalan, tengok kenapa banyak benar ni. Tuan-tuan, aku ni bukan banyak sangat ibadat, memang tak banyak ibadat, tapi ganjarannya besar, banyak sangat Allah Ta'ala bagi ni. Kan? Macam kawan saya, ini sekadar cerita tuan-tuan sekalian, kawan saya kat sekolah. Ramai juga kawan-kawan yang puasa 6 Syawal, ada yang terlupa. Satu hari tu ada kawan saya ni jumpa perempuan. Dia kata, "Ustaz, saya ni tak teringat pula nak puasa 6 Syawal. Dah 27 Syawal lah ni. Boleh tak saya puasa Syawal?" "Tak boleh," saya kata. "Kenapa tak boleh?" 3 hari tinggal, tak boleh," saya kata. "Tak boleh ke?" 3 hari tahun ni, 3 hari tahun depan kan?" Saya kata tak boleh. Allah, rugilah Ustaz. Itulah zaman-zaman rumah terbuka tuan sekalian. Itu cabaran kita nak puasa 6 ni. Dulu rumah terbuka satu Ahad. Sekarang masa zaman-zaman sebelum pandemik tu, rumah terbuka lepas Zuhur pun ada. Balik sekolah rumah terbuka, balik sekolah rumah terbuka. Orang tak buat rumah terbuka satu Ahad dah. Lepas Zuhur ada. Pejabat buat makan-makan. Macam mana nak puasa tuan sekalian? Tak boleh puasa. Kami yang kalau puasa tu terliu tuan-tuan. Ya Allah, cabaran puasa 6 ni, cabaran. Siapa dapat menghabiskan puasa 6 tu, Allah balas kau tuan-tuan sekalian. Terima kasih. Kau ni oleh kerana kau berdaya maju kan, sanggup mengorbankan nafsu kau daripada pergi open house tengah hari, sanggup korbankan masa makan-makan ini, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran seperti puasa setahun.
Yang kawan saya kat taman ada seorang berpuasa setahun, 3 tahun puasa. Kan? Pernah saya beritahu kawan saya ni, dia setiap tahun puasa setahun, kecuali 1 Syawal dia tak puasa, 10 Zulhijjah dia pun tak puasa. Saya kata bagusnya kan, maknanya dia suka puasa. Baik, habis. Yang ketiga tuan sekalian, Allah tawar lagi. Ini semua setahun sekali tuan sekalian. Terlepas terpulang lah. Terlepas tahun depan. Terlepas tahun depan. Apa yang ketiga Allah tawar dengan melalui Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Tuan-tuan, kita kan, saya manusia ni banyak dosa. Dosa kecil paling banyak. Dekat anggota tubuh badan kita ni, ranking dosa paling banyak ialah mulut. Nombor 2 hati, nombor 3 mata, nombor 4 telinga. Baik, itu paling banyak. Dekat badan kita pula ada anggota badan yang ranking dosa paling kurang. Pertama apa? Kaki, kurang. 2 tangan, 3 hidung. 3 ni kurang buat dosa. Ingat, tuan-tuan ingat ya, kaki kurang buat dosa, tangan pun kurang, dengan telinga. Kaki kenapa kurang? Sebab kaki banyak pergi masjid, banyak pergi kerja, banyak pergi kedai beli barang. Itu semua baik-baik tu. Bawa isteri pergi jalan, tekan pedal, pegang steering, semua bagus. Tak kurang dosa. Tangan pula jarang mencuri, cuma pegang handset je lah. Itu pun handset pun bukan semua jahat pun. Ada yang bagus, ada yang tekan-tekan hantar kebaikan. Tapi tuan-tuan sekalian, ingat ulama dia tulis dosa paling banyak kat kita ni, nombor 1 mulut, nombor 2 ialah hati, nombor 3 mata. Mulut, walaupun kaki pergi masjid, mulut tetap bercakap dalam masjid. Nampak? Kaki okey dah, mulut bercakap, pang, mengumpat sini, walaupun dalam masjid. Baik, kalaupun mulut tuan-tuan kita tak bercakap, hati berkata-kata. Kenapa dia tak datang masjid? Kenapa imam tu macam tu? Kenapa dia macam tu? Kenapa? Kita punya jiwa, hati kita ni, dosa kat hati tu ada banyak. Namanya sangka buruk, sangka baik pun ada. Kan? Dosa banyak. Kemudian mata dia cerita, tengok TV berdosa, pergi pejabat tengok berdosa, pergi mana-mana, pergi pantai mata berdosa, pergi Sunway Lagoon berdosa, pergi pasar raya mata berdosa. Tengok benda-benda yang berdosa, banyak dosa kita ni. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi bagi tahu amalan ni hanya sekali tuan-tuan sekalian, setahun. Dah lepas pun awal bulan artinya Muharram. Dia Muharram ni awal bulan yang pertama dalam Islam. Kalau kita Januari kan, Muharram tuan sekalian, ada satu hari saja yang Nabi kata namanya hari ke-10 ya. Jangan tanyalah kenapa hari ke-10, kenapa tak hari ke-8. Dah dikata dalam hadis tu Yaumul Ashura. Yaumul Ashura tuan sekalian jatuh pada 10 Muharram dalam kalender Islam. Nabi kata siapa berpuasa hari itu sekali je. Tuan-tuan ingat mudah ke nak puasa hari Ashura? Dia susah bila puasa tu jatuh pada hari Sabtu atau Ahad. Itu je. Tengok pula kalender tahun depan, Muharram, tengok 10 Muharram jatuh pada hari Sabtu. Allah, Sabtu pula. Sabtu ni risiko tinggi nak puasa tuan sekalian. Anak-anak ajak makan lah, anak-anak isteri ajak pergi jalan lah. Itu semua nak makan tu. Tiba-tiba hari Ashura jatuh pada hari Sabtu, konon pula hari Ahad pula lagi jam. Jadi tuan-tuan sekalian, ini namanya kekuatan rohani ni. Ya Allah, tertinggal pula 10 Muharram ni. Sayangnya dia bukan wajib, ini tawaran Tuhan. Terhapus dosa kamu setahun yang lalu. Dosa kita ni yang saya sebut tadi tu, setahun yang lalu 365 hari terhapus. Dosa kecil sahaja. Dosa kecil kita banyak tuan-tuan sekalian. Dosa besar tak banyak sangat, kecil banyak. Kalau dikumpulkan mau sampai Gunung Kinabalu agaknya lah banyak dosa kita ni. Terhapuslah dosa yang lalu setahun. Tapi tu cabaran dia. Dah terlepas dah Muharram hari itu,
Tuan-tuan itu puasa tak Muharram. Tuan-tuan kalau puasa Muharram, tuan-tuan sekalian, Nabi bagi tahu dalam hadis, terhapus dosa setahun yang lalu. Habis. Dan yang kelima, 1, 2, 3, yang keempat, Allah Ta'ala tawar lagi. Kali ini dahsyat tuan-tuan sekalian. Dahsyat ni tuan-tuan sekalian. Tapi itulah benda-benda yang Allah tawar yang bukan wajib ni, bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh ambil. Tak kira siapalah, susah nak ambil. Kan lelaki, perempuan, remaja, tua, wish, payah ni. Tapi kena usaha lah. Ketika orang ditawarkan, Allah Ta'ala pilih dia pergi haji, tuan-tuan sekalian, kita tak dapat pergi haji kan, kita sedih. Kota kita 2140, kota kita. Daftar semalam, tengok 2140. Bila masuk lah ni 2100, sekarang baru 2021. Mak bila nak pergi? Maka terlepas daripada wajib haji, sebab kota itu penghalang. Tak apa, kalau daftar kan. Maka tuan-tuan sekalian, Tuhan tahu tuan-tuan sekalian, yang tak pergi haji ni, Allah Ta'ala tawar satu lagi amalan, hanya setahun sekali, ujung bulan. Ujung tahun tu ada satu bulan namanya Zulhijjah. Tuan-tuan ingat, Muharram ada satu, ujung Zulhijjah. Kena tahu, tengah-tengah Ramadan, itu kita kena wajib. Muharram satu, ujung Zulhijjah. Allah tawar di hujung tahun. Best tawaran punya. Tawaran bonus hujung tahun. Oi, siapa tak ambil rugilah. Awal tahun ditawar balik, hujung tahun tawar lagi. Yang Nabi kata tuan sekalian, yang orang-orang yang sanggup ya, macam tuan-tuan sanggup kan, orang-orang haji bila tiba wukuf di Arafah tuan-tuan sekalian 9 Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah mereka dah raya haji. Maknanya 11 Zulhijjah itu adalah wukuf di Arafah, di Makkah, di Arafah. Kita dekat Malaysia ni, kita nak buat apa tuan sekalian? Maka Nabi bagi tahu, berpuasalah, puasa hari Arafah, sehari 9 Zulhijjah. Kan? Orang haji dia tak puasa hari Arafah. Dia tak puasa hari Arafah ni sebab kata ulama termasuk dalam sistem haji tu. Dia buat haji tu termasuk dalam puasa sekali, masuk sekali pahala tu. Tu sebab orang kat sana tak puasa. Mana ada puasa, tak ada. Kan dekat Padang Arafah yang panih tu tuan-tuan, orang tak puasa. Diorang hanya puasa Isnin Khamis je. Kan? Ramai yang tak semua puasa Isnin Khamis dekat Mekah Madinah ketika haji. Tak tahan tuan-tuan sekalian, panih tu. Kan? Isteri saya buat sekali je puasa Isnin, tak tahan. Dia punya cabaran puasa di Mekah, panih, tak tahan. Sekali kedua kali dia buat. Flat pengsan. Panih tu. Pergi ulang alik Masjidil Haram dalam keadaan berpuasa. Tuan-tuan sekalian, ada orang pakcik tu langsung flat tahu, langsung tak bangun-bangun. Orang tu yang mudah. Baik, kita ambil satu tawaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berpuasa pada. Bagi tahu tuan-tuan sekalian, bukan mudah nak puasa. Siapa yang berpuasa, Nabi kata hapus dosa setahun sebelum dan tahun sesudahnya. Ya Allah. Ini semuanya motivasi saja. Pahala-pahala ni memang akan dibagi. Kita buat ni mesti redha Allah je. Memang Allah bagi ni motivasi je. Kan, tuan-tuan, tahun depan bulan 7, bulan 6 kot. Kan? Bulan 4, awal bulan 4 dah 1 Ramadan. Bulan 4 besok 1 Ramadan tu jatuh pada awal bulan 4, iaitu 1 hari bulan 3 hari bulan 4 dah jatuh 1 Ramadan. Maknanya bulan 4, bulan 5, bulan 6 masuk bulan 7 masuk Zulhijjah. Tuan-tuan setkan dalam kalender kuda tuan-tuan tu, kalau dah dapat setkan 9 Zulhijjah jatuh pada hari apa? Jatuh pada hari Sabtu. Allah, kono pula anniversary pula. Aduh, ni yang susah.
Tuan-tuan sekalian, cuba ni rebut tuan-tuan sekalian sikit lagi. Bulan 7 tahun depan atau bulan 6 hujung 9 Zulhijjah tu tuan-tuan tekad aku nak berpuasa 9 Zulhijjah. Mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tuan-tuan sekalian, Allah Taala tawar lagi. Ini banyak manusia kat Malaysia ni rebut. Kita tengok memang rebut punya ni. Surau-surau dekat saya pergi kan, kalau saya datang tempat tu, orang ni tak pernah tinggal, berlari-lari nak buat amalan ni kan. Saya pergi mana-mana tempat kan, semua orang nak buat. Bila? Iaitu waktu subuh. Allah tawarkan semayang sunat sebelum subuh tuan-tuan sekalian. Itu sebab luar negara lepas azan subuh dia qomat lama sangat, 20 minit 30 minit baru qomat. Saya sampai tertidur-tidur tuan-tuan sekalian. Bilalah nak qomat pula ni tuan-tuan sekalian, lama betul lah. Berbanding zuhur, berbanding asar, subuh lambat. Bilal Masjid Haram ke Masjid Nabi ke, dia tak terus qomat. Tak, lama. Tuan perasan tak kalau tuan-tuan pergi umrah kan, subuh lah kan, kita pun masa tu tak terfikir kenapa Bilal ni kita dah habis semayang, dah tertidur, dah tertidur, bangun balik, tidur balik, tak agak qomat. Rupanya bila balik Malaysia baru tahu bahawa tuan-tuan sekalian, solat sunat fajar ni atau solat subuh ni antara yang Nabi sebut tuan-tuan bila kita mampu solat sunat fajar ni tuan-tuan, tak semua buat ni. Sungguh tuan-tuan, kalau datang surau, yang datang surau tu lah yang buat. Sungguh kat rumah susah nak buat, yang datang surau tu yang mampu buat. Yang datang surau tu kat rumah nak buat payah. Okey tuan-tuan, itu sebabnya bila sampai subuh, maka orang berfikir tentang sedekah subuh. Sedekah subuh tuan-tuan sekalian, saya lari sikit tajuk ni. Sedekah subuh ni bila? Dia bermula selepas azan subuh sehingga waktu syuruk. Maksudnya tuan-tuan bawa duit, okey, dia sedekah subuh validnya ketika azan subuh selepas baru sedekah subuh. Tuan-tuan jangan kata sedekah subuh ni dapat azan, tak, dia berlalu sehingga syuruk. Selagi tak syuruk boleh sedekah subuh. Lepas syuruk bukan lagi nama sedekah subuh. Ingat, bawa duit siap, bawa RM2 letak mana-mana. Sebab apa? Waktu kita bagi sedekah subuh itu, malaikat siap-siap dah tunggu kita dah. Malaikat tunggu kita untuk apa? Untuk doakan kita. Itu sebab orang yang sedekah subuh ni, malaikat doa tak pernah tak makbul kan. Ya Allah kau ganti balik, ya Allah kau ganti balik. Doa malaikat, ya Allah kau ganti balik. Nampak? Walaupun 20 sen, paping 20 sen, malaikat tak kata 20 sen yo, tak ada itu. Ya Allah kau ganti balik walaupun 20 sen. Ting kita sebelah 20 sen ya kita, malaikat tak. Ya Allah ganti, doa malaikat, ya Allah kau ganti balik kan. Kita dengan sebelah aku RM1 bunyi ting-ting pula deh. Apa ni? Kita punya sangka-sangka kita 20 sen agak Allah, tapi malaikat, ya Allah kau ganti balik. Nampak? Sebabnya Allah tak ganti balik, bukan ganti duit, ganti ketenangan, ganti kebahagiaan hari itu, ganti mudahkan urusan kita pagi itu sampai malam. Baik, kita kembali balik pada solat sunat fajar tadi. Allah Ta'ala bagi ganjaran sekali tuan-tuan buat 2 rakaat. Allahu Akbar. Okey, 2 rakaat je. Tak kira lelaki perempuan, tak kira remaja tua, siapa yang buat, dia tak kira kau ni menteri besar ke buat, kau nelayan ke buat, kau ni ustaz ke, budak kau cik ke, sesiapa yang buat, tetap Allah Nabi bagi tahu buat sembahyang sunat sebelum subuh. Artinya lepas waktu subuh azan tu, tuan-tuan dapat ganjaran lebih baik daripada dunia ini dan seisi-isinya. Masya Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi ganjaran 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi Bilal mana-mana tempat banyak saya pesan,
jam tu tak sampai kosong, jangan komat dulu, bagi peluang orang buat. Saya kadang-kadang saya pesan kat suara saya saja kadang meeting bagi tahu. Tapi ada juga yang tak, ada juga tak ikut kan. Satu minit lagi tinggal dah bangun, Allahu Akbar. Oh sudah. Yang belakang tu tengah semayang, dia datang lewat sikit, tengok 2 minit sompek ni, Allahu Akbar. Lepas tu mata tu melirik, tengok 1 minit lagi ni kan, 1 minit tengah semayang tu tengok lagi 1 minit lagi tu. Tiba-tiba dilal qamat, jadilah sembahyang patu ayam, laju sungguh, kesian sekalian. Tetapi kalau imam sembahyang kat depan, bila tak berani bercakap apa dah. Oh, imam sembahyang biar tu, imam sembahyang nampak, imam atas lewat, dia duduk depan, Allahu Akbar. Bilal takkan qamat. Kalau Bilal qamat juga, bertumbuklah Bilal dengan imam. Kau tak reti kau, orang tengah sembahyang ni nantilah kan. Kalau tak ada jam, selamat. Ni jenis ada jam ni kan, 9 minit, 7 minit, 5 minit, 3 minit, 1 minit. Bagi peluang. Dan tak apa tuan sekalian, bagi mereka yang selalu buat sembahyang sunat sebelum subuh ni, jika dia tertinggal hari tu, dia boleh qada balik, dia boleh ganti balik selepas subuh tu. Ulama kata boleh. Maknanya syarat dia apa? Syarat dia memang hari-hari buat. Maknanya Allah terlepas sembahyang sunat subuh rasa hibah, maka dia boleh buat sembahyang sunat tu selepas subuh. Tapi saya ingatkan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, seelok-eloknya buatlah sembahyang itu di rumah masing-masing. Nanti orang tengok kan, Mamat ni sembahyang apa ni lepas sembahyang subuh ni, mana ada, ini semua tak mengaji lah ni, kono ni susah ni. Buat kat rumah, ya. Baik, seterusnya tuan sekalian, ini satu lagi dalam hadis Bukhari Muslim, hadis dalam Imam Bukhari. Yang ni saya rasa manusia tak ambil pot sangat lah. Walaupun Nabi dah sebut benda ni, mungkin kita terlepas pandang, mungkin abang, kakak semua mungkin bagi apa yang Nabi sebut ni tak penting, tapi penting benda ni. Maksudnya apa dia? Siapa-siapa yang boleh buat ni, artinya faedah dia besar. Apa dia? Nabi kata, barang siapa ni, hadis Imam Bukhari, barang siapa yang menjawab azan, ni dia. Siapa yang jawab azan, yang dengar azan lah, maka orang yang datang awal ke masjid surau, dia untunglah sebab datang awal dengar azan. Bagi orang yang datang awal tak jawab azan, rugilah. Dia duduk, lepas dia masuk sembahyang satu masjid, dia duduk, selang 5 minit Bilal azan, jawab lah kan, jawab. Nabi kata barang siapa yang menjawab azan, di sini Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, dalam hati pun tak apa, jawab azan tu. Nabi bagi tahu ni, jawab azan tu. Okey. Bila tiba hayya 'alas solah, jangan jawab ayat solah, jangan jawab ayat solah. Ilmu kita yang kita belajar, la haula wala quwwata illa billah, itu ilmunya. Sampai habis la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Dan doa selepas azan. Nampak Nabi kata apa? Siapa yang menjawab azan dan berdoa selepas azan. Apa doa dia? Dalam radio IKIM ada. Lepas azan IKIM mesti ada doa tu. Tuan-tuan cari doa tu, Allahumma rabbaha, sampai habis kan, sampai habis. Kalau tak hafal, tuan-tuan kena cari makna dia, cari makna Melayu, pegang siap-siap. Sebab nak hafal doa azan tu bukan mudah, susah juga tu. Kalau baru nak hafal, makan masa nak hafal. Kalau dia dah hafal sejak kecil, settle. Macam budak-budak kita kan, semua dah hafal, dah besar tak baca. Nabi kata berhak orang ni, berhak ya tuan-tuan, jawab azan, doa lepas azan, berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Nampak benda ni kita tak ambil pot mana, sebab benda ni kita tak buat sangat. Sebab kita bila azan bercakap lagi kan,
Tengah azan tu bercakap lagi kan dengan orang, maknanya tak ambil pot benar lah, kurang. Padahal tengok tuan-tuan sekalian, dia punya tawaran dia menjawab azan, doa azan, berhak mendapat syafaat Nabi di akhirat. Settle. Baik, tuan-tuan sekalian, seterusnya tuan-tuan sekalian, ini dalam hadis Bukhari Muslim yang Nabi sebut tuan-tuan sekalian kan, ini berlaku setiap kali solat. Solat yang dibaca kuat, ketika semayang subuh, semayang maghrib tadi, semayang isyak karang. Apa dia tuan-tuan sekalian ya? Ini tuan-tuan kena rebut semua sekali. Kena rebut. Nabi bagi tahu, Allah tawarkan. Semua yang Nabi sebut ni adalah Allah tawarkan kepada kita semua. Apa dia? Nabi kata, barang siapa yang membaca amin dalam solat bersama imam, kan? Imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ni sedang baca doa iftitah, berhentikan sekejap iftitah tu sekejap. Kadang-kadang kita baca doa iftitah ketika imam baca Fatihah, kadang-kadang kita kadang-kadang Allahu akbar, kita senyap sekejap. Imam baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kita Allahu akbar kabira. Kita baru baca iftitah, lambat. Tak apa. Tapi ingat, apabila imam di hujung-hujung ayat Fatihah, tonton berhenti sekejap. Berhenti sekejap iftitah tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam amin, kita amin. Maka ni dia Allah bagi. Dan tu juga Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Habis. Kan? Kecuali imam dia tak sebut amin. Ada juga imam tak sebut amin ni, ada juga. Tapi tak banyak lah. Ada jenis imam yang saya pernah lalui, dia tak sebut amin, dia tunggu makmum pula amin. Sepatutnya imam amin dulu, ditunggu makmum pula amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum ni tunggu imam, imam tunggu makmum, akhirnya lambat nak amin. Akhirnya Bilal aminkan. Bilal pula yang amin, bukannya imam. Okey? Teman-teman sekalian, yang terakhir, last. Sebenarnya banyak lagi, cukup setakat itu dulu Tuan-tuan, ini satu tawaran yang tuan-tuan nak tak nak, inilah yang boleh bantu kita besok di alam barzah. Dia bila kita semayang mati, semayang habis, dah tak ada lagi semayang dah, habis. Kita puasa mati, habis. Ingat ya, habis. Kita senyum ke orang, kita mati, senyuman tu habis. Tak ada orang boleh senyum dengan kita, tak boleh lah, habis. Tapi tuan-tuan tolong rebut sebelum mati. Rebut tawaran Tuhan. Apa dia? Nabi kata, kita ni bila masuk kubur ni memang ada bekalan, tapi dia tawarkan lagi, kau mati, pahala mengalir. Pahala mengalir. Yang pertama, kau sebelum kau mati, pastikan kita punya, dalam kita punya file ke, dalam kita punya folder ke, ada sijil-sijil yang kita sebagai bukti yang kita ni berwakaf. Tak ada sijil pun tak apa, maknanya kita pernah berwakaf. Macam contoh saya, bukan saya banyak berwakaf. Bila saya ambil, bila orang suruh masuk wakaf, dia bagi sijil RM50. Saya ambil sijil tu, saya simpan dalam folder saya. Tahu folder tak? Folder tu dalam file yang ada plastik simpan. Baik, tuan-tuan, cuba tengok balik berapa banyak dah kita wakafkan. Wakaf ni benda yang kita sumbang, yang benda tu dia tetap kat situ dengan niat wakaf. Bila mati, orang yang buat amalan dekat tempat tu pergi kat kita, pergi kat kita. Contoh, wakaf pergi dekat Cambodia. Orang kita bagi 100, dia post kat kita sijil wakaf tu 100, simpan dalam folder. Cuba tu ingat dah berapa banyak tahu wakaf dah. Banyak. Itulah kalau tuan-tuan 10 wakaf, itulah yang akan mengalir dalam kubur tuan-tuan bila tuan-tuan mati besok. Ini is a very important now. Kata orang putih, sangat penting.
Tak, kita tak tahu kita punya dalam kubur macam mana. Maknanya kita nak ada saham wakaf, kan? Wakaf Quran banyak, wakaf rehal, lagi wakaf buat apa tu, buat jabatan, wakaf buat macam-macam. Bila sebut wakaf je, benda yang duduk tetap dan dia itu digunakan sampailah bila-bila, itu wakaf. Itu yang pertama, maknanya tuan-tuan fikir balik, aku wakaf dia banyak ni tapi tak ingat mana satu. Tak apa, Allah tahu. Cuma kalau adalah sijil yang tuan-tuan ambil, tuan buka balik, dah ada 25 wakaf ni, kita alhamdulillah ada yang kita tinggalkan. Yang kedua, ilmu yang kita tinggalkan atas muka bumi yang orang lain amalkan. Tuan-tuan, mak ayah sudah berjaya meninggalkan ilmu pada anak-anak tuan-tuan. Kencing duduk, makan tangan kanan, jangan makan berdiri. Kita ajar semua tu. Kencing dalam bilik air, kita ajar. Kita yang ajar mula-mula, bukan cikgu. Cikgu 7 tahun baru ajar. Kita yang ajar dulu. Kan kita ajar dia anik batah kita dulu. Cikgu hanya ambil anak kita 7 tahun. Tadika baru ambil anak kita 5 tahun. Tapi ingat, kita ambil anak kita bermula lahir sampai 5 tahun. 5 tahun baru hantar ke pasti atau tadika Islam. Mereka dapat. Tuan-tuan dapat banyaklah ilmu tu. Maknanya tuan-tuan dah ajar anak-anak kita, kan? Makan duduk, jangan makan tengok TV, contoh. Itu semua ilmu yang kita bagi kat dia. Dia buat sampai dia beramal, mak mati, ayah mati, maka dapat pahala. Yang terakhir tuan sekalian, anak yang soleh mendoakan. Bila atas muka bumi, anak yang hidup, mak yang hidup, anak perlu doa mak ayah. Anak ni perlu doa mak ayah bila hidup ya. Anak ni perlu doa mak ayah bagi anak dia stabil. Tapi bila mak ayah mati balik, bila mak ayah mati, mak ayah perlu doa daripada anak yang soleh ni. Dia berbeza, nampak? Artinya tuan mati, tinggalkan anak, pesan kat dia elok. Bila ayah mati, setiap kali lepas solat, tolong doakan ayah dan ibu. Itulah peninggalan yang Allah tawarkan. Bila anak doakan pada anak, pada mak ayah, dia tak pergi slow, dia pergi sepantas kelat sampai pada mak ayah. Ini tawaran Allah Ta'ala kepada kita semua. Tolong ambil, insya-Allah. Okey, jadi saya mohon kemaafan. Semoga kita dapat manfaat. Amalan yang sedikit, kejadian banyak, umur yang pendek, tetapi kita dapat banyak manfaat. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih banyak. Saya tadi ada dengar pinggan mangkuk berbunyi sebelah tadi, kan? Bagi tu Haji Latif malam ni lebih tolong ke? Golak dia. Golak ke? Saya kata Allahu Akbar. Surau ni itulah dia, Roti canai, tosir, itulah dia. Terbaik. Malam siang sama je, kan? Sama. Allahu Akbar. Tunggu kat sate belum menjelma. Masya Allah. Tunggulah, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita makan sate pula. Bukan saya punya, tuan-tuan kan, sate kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.